Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Tuan. Di sini kami kumpulan 4 akan membentangkan tajuk kami sifat mahmudah dalam menilaikan sifat mahmudah dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri Nur Afiqah binti Karim dan saya Muhammad Faizin bin Muhammad Fauzi. Dan saya Muhammad Daniel bin Syam Nuzali. Baiklah, kami bertiga akan membentangkan pembentangan ini bagi kerja kursus GPIM 1022 iaitu Pendidikan Islam. Baiklah, kami akan mulakan dengan saudara Faizin. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sabar bermaksud menahan penderitaan, kesakitan dan kesusahan. Sabar juga bermaksud tenang dalam menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Sabar juga ialah keteguhan hati tanpa mengeluh apabila ditimpa sesuatu bencana Allah semata-mata. Sabar merujuk kepada 3 kriteria berikut. Yang pertama, menahan diri menurut hawa nafsu. Yang kedua, sabar menahan kesusahan. Selain itu, sabar juga ialah menahan diri dari kemunduran. Kelebihan sabar ialah dicintai oleh Allah, mendapat pertolongan Allah, memperoleh tempat tinggal di syurga, mendapat pahala tanpa dihisap, mendapat berita gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala dan memperoleh keampunan daripada Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat kerana sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Dalam konteks sifat sabar ini, kita boleh kaitkan dengan isu berkaitan sifat sabar ini iaitu dalam menghadapi wabak COVID-19 yang merupakan satu ujian yang perlu dihadapi oleh masyarakat di Malaysia. Bersabar menempuh ujian yang mendatang adalah suatu ibadah yang sangat mulia dan dianggap penting. Surah Al-Insan, surah yang ke-76 ayat 12. Ini kerana tanpa persediaan dan pemahaman akidah yang betul boleh menjerumuskan umat Islam kepada kealpaan atau jatuh kufur. Sebagai contoh, Abu diuji dengan kematian ahli keluarga yang menghidap virus COVID-19. Oleh kerana ujian ini sangat mencabar dan meruntun hati, Abu tidak dapat menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan mula mempertikaikan takdir. Perbuatan Abu ini tidak seharusnya berlaku jika dia faham tentang takdir dan makna beriman dengan qada dan qadar. Seterusnya, kita pergi pada sifat zuhud. Zuhud dari sudut bahasa ialah berpaling daripada sesuatu atau tidak mengkehendaki kepada sesuatu kerana tiada mutu atau nilainya. Syarak zuhud, dari segi syarak pula, zuhud ialah mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang diyakini halalnya. Zuhud terhadap perkara keduniaan, iaitu percaya kepada sesuatu yang ada pada Allah lebih daripada diri sendiri. Gemar yang seterusnya, gemar mendapat ganjaran daripada kesusahan dunia. Selain itu ialah perasaan dan sikap seseorang itu sama sahaja ketika dia dipuji dan ketika dia dikeji. Riwayat Ibn Majah ada mengatakan iaitu zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai manusia. Isu yang boleh dikaitkan tentang sifat sabar ini ialah heboh dalam media maya dan media cetak berkenaan kereta Mercedes-Benz dengan harga dikatakan sampai RM700,000 sebuah. Heboh bukan kerana iklan kereta mewah tersebut, heboh kerana negeri yang mengalami masalah kewangan. Menteri Besar dan eskonya telah menukar kereta kerajaan dengan kereta mewah tersebut. Mereka mula mempersoalkan kenapa negeri yang jauh lebih kaya dan mempunyai kemasukan kewangan negeri yang lebih tinggi seperti Selangor, Menteri Besar dan esko kerajaan mereka menaiki kereta yang jauh lebih murah berbanding Mercedes-Benz. Walaupun begitu, semasa pemerintahan Allahyarham Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, isu kenderaan mewah tidak kedengaran sangat. Pendekatan zuhud yang menjadi amalan harian beliau memberi kesan pada persepsi politik Kelantan. Apatah lagi, Tuan Guru amat terkenal dengan kesederhanaan semenjak menjadi Menteri Besar sehinggalah beliau meninggal dunia. Seterusnya, kita pergi kepada sifat muhabbah. Muhabbah bermaksud
pengorbanan, perjuangan, takwa, keadilan, kejujuran, amanah dan bertanggungjawab. Mahabbah juga bermaksud kasih sayang. Mahabbah berlaku secara ucapan, percakapan hati, niat dan perbuatan. Mahabbah juga yang dimaksudkan dengan kasih sayang iaitu kasih sayang sesama manusia. Dalam hadis kudusi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seseorang hamba sentiasa bertakarrub dirinya kepadaku dengan amalan sunat sehingga aku mencintainya. Riwayat Bukhari. Mahabbah juga diibaratkan seperti permata yang berharga. Menurut Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari mengibaratkan mahabbah sebagai permata yang sangat berharga dan sudah pasti kita tidak sekali-kali akan meletakkan permata dimiliki pada tempat tidak sepatutnya atau mengorbankannya pada perkara yang sia-sia. Itu yang boleh dikaitkan berkaitan mahabbah iaitu terdapat program mahabbah JKSM yang telah memulakan siri jelajahnya bagi tahun 2008 menemui masyarakat negeri Kedah Darul Aman. Dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah, ia telah berlangsung di Dewan Sultan Muazzam Shah, College Universiti Insaniah Al-Usta. Dengan adanya program Mahabbah, JKSM berharap dapat mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap jabatan dan mahkamah syariah. Semoga selepas ini tiada lagi label kereta lembu kepada segala tindakan mahkamah syariah. Seterusnya, syukur pula ialah memuji setiap nikmat Allah. Syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat kurniaannya. Setiap hamba seharusnya sentiasa bersyukur atas segala limpahan kenikmatan yang diperoleh. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kamu bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat itu kepada kamu, dan jika kamu ingkar akan nikmat, maka sesungguhnya siksaanku amat keras. Surah Ibrahim ayat 7. Cara bersyukurnya ialah syukur dalam hati. Syukur dalam hati adalah mengakui dan menyedari dalam hati bahawa nikmat yang diperoleh adalah datangnya dari Allah. Mengakui kasih sayang dan rahmat Allah dengan memperbanyakkan puji-pujian terhadapnya. Syukur lisan pula mengungkapkan dalam bentuk lisan terhadap Allah iaitu dengan ungkapan Alhamdulillah. Seterusnya, syukur dengan amal perbuatan, memperoleh nikmat serta menggunakannya pada jalan yang diredai Allah. Sebagai contoh, nikmat harta yang diperoleh maka diinfakkan kepada fakir miskin, nikmat ilmu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Dalam konteks ini, solat juga merupakan tanda syukur serta tanda terima kasih kepada Allah yang Maha Esa kerana telah memberikan pelbagai rezeki dan nikmat seperti kesihatan, dapat menghirup oksigen serta orang-orang sekeliling yang baik kepada kita. Namun begitu, masih ramai di kalangan masyarakat kini tidak solat. Oleh itu, sebagai umat Islam yang baik, kita mestilah mendekatkan diri kepada Allah dengan sentiasa bergaul dengan orang-orang yang alim seperti pergi solat berjemaah di masjid agar hidup sentiasa diberkati oleh Allah. Kebijaksanaan menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat dan pemberian Allah sudah pasti akan mendapat ganjaran dan keberkatan berdasarkan jaminan Allah dalam Al-Quran. Maksudnya, jika kamu bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatnya itu kepada kamu. Dan jika kamu ingkar akan nikmat, maka sesungguhnya siksaanku amat keras. Surah Ibrahim ayat 7. Seterusnya, maksud tawakal adalah menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Tawakal adalah penyandaran hati kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketika mencari kemanfaatan atau menghindari kemudaratan dalam urusan dunia dan akhirat. Seorang mukmin yang bertawakal akan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal tidak bertentangan dengan usaha dan kerja keras dalam mewujudkan sesuatu. Bahkan tawakal tidak sah jika tidak disertakan dengan ikhtiar dan juga usaha. Tawakal terdiri dari 5 prosedur yang saling berkaitan, iaitu yang pertama, berusaha dengan segenap kekuatan dalam beribadah. Secara menggantungkan hati untuk memenuhi hak Allah. Menenangkan hati dengan merasa serba cukup atas anugerahnya. Bersyukur atas kenikmatan yang diberi. Bersabar jika masih belum mendapat sesuatu yang dihajati. Dalam konteks ini, dalam dunia yang serba canggih ini memerlukan tahap iman yang tinggi agar tidak tersimpang dari landasan Islam yang sebenar. Namun begitu, ada juga di kalangan masyarakat kini yang mengalami masalah stres, terutama dalam kalangan pelajar
kerana terlalu memikirkan sesuatu perkara tanpa berserah kepada Allah. Ramai yang telah mengambil keputusan membunuh diri kerana tidak mempunyai cukup iman dan pengetahuan tentang agama. Oleh itu, kita mestilah mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran serta pergi ke kuliah-kuliah agama. Seperti firman Allah, maksudnya, maka apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihani orang yang bertawakal kepadanya. Oleh yang demikian, orang-orang yang sentiasa bertawakal akan mempunyai ketenangan, keberanian, kemenangan, pertolongan dan perlindungan daripada Allah. Ikhlas. Ikhlas adalah setiap perbuatan diniatkan untuk keredaan Allah. Semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah istiqamah melakukan kebaikan, tidak mengharapkan pujian manusia, sentiasa mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan ganjaran pahala di akhirat, tidak menghiraukan kejian manusia, sentiasa bersabar dalam kehidupan. Dalam konteks ini, pada abad ke-21, pelbagai perangai serta akhlak serta perbuatan yang dapat kita lihat. Hal ini demikian kerana dengan adanya alat-alat komunikasi yang canggih seperti telefon pintar serta sosial media menyebabkan ramai yang menggunakan platform ini untuk berkongsi sesuatu seperti gambar dan video. Oleh itu, ada segelintir masyarakat yang bersedekah namun memuat naiknya ke dalam sosial media untuk mendapatkan pujian dan perhatian. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa bangga diri dan tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu amal kebaikan. Seperti surah Al-Insan ayat 8 hingga 12 yang bermaksud, dialah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain dia, maka sembahlah dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baiklah, seterusnya taubat pula. Dan menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, taubat ialah sesal akan dosa, yang ini perbuatan jahat, dan berazam tidak akan berbuat dosa kembali. Perasaan tidak senang rasa, yang ini rasa kesal kerana telah melakukan kesalahan dan berazam tidak akan mengulanginya semula. Itu ialah definisi taubat bagi Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah pula jenis-jenis taubat berdasarkan pelaksanaannya. Baiklah, yang pertama, taubat secara lisan. Taubat secara lisan ni apabila kita mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim. Seterusnya, taubat di dalam hati. Taubat di dalam hati ialah orang yang melaksanakan taubat jenis ini telah memiliki komitmen untuk tidak mengulangi tindakan maksiat yang telah dilakukannya. Yang ketiga pula, taubat yang diiringi perbuatan baik, iaitu orang yang tersebut tidak hanya bertaubat melalui lisan dan hati. Selepas melakukan perbuatan dosa itu, mereka akan mengiringinya dengan perbuatan amal soleh. Amal soleh yang dilakukan seseorang itu mampu menghapuskan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, susulkan dosa dengan kebajikan, nescaya kebajikan itu akan menghapuskannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan akhir sekali, taubat yang sesungguhnya, taubat nasuha. Taubat nasuha ni apabila mereka yang melakukan mereka melakukan dosa itu, mereka bertaubat tidak akan mengulanginya, dan mereka membersihkan diri dari segala ketergantungan kepada makhluk lain dan menuju hanya kepada Allah. Orang yang melakukan taubat nasuha ini mampu membersihkan fikirannya dari fikiran perbuatan-perbuatan dosa. Apakah nikmat-nikmat yang diperoleh jika kita bertaubat? Yang pertama, kita akan memperoleh kasih sayang Allah. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang beruntung. Yang ketiga, diterima segala amal baiknya. Yang keempat, dapat masuk ke dalam syurga. Yang kelima, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, digantikan segala keburukannya dengan kebaikan. Yang ketujuh, mendapat hanya perkara yang baik. Ke-8, dapat pahala yang banyak. Ke-9, mendapat berkat rezeki dan kekuatan. Dan akhir sekali, yang ke-10, mendapat doa malaikat. Ini menurut surah Al-Ghafir ayat 7, bererti para malaikat yang memikul arash dan malaikat lain di sekelilingnya sentiasa bertasbih dan memuji Tuhan mereka, dan mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, rahmat dari ilmu-Mu maha luas meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikut jalan-Mu, serta peliharalah mereka dari siksa api neraka.
Baiklah, isu pada hari ini masyarakat Muslim, masyarakat pada hari ini begitu dekat dengan telefon pintar. Mereka begitu dekat dengan platform media sosial yang di mana boleh menjadi kandang dosa, melihat video-video yang melalaikan kita kepada Allah. Mereka boleh cepat-cepat bertaubat dengan sebaik-baik taubat. Antara cara mereka boleh lakukan mungkin apabila mungkin sebagai contohnya mereka meninggal komen-komen yang menyakitkan hati, yang berunsur fitnah, yang berunsur kecelaan, maka mereka cepat-cepat bertaubat. Mungkin setelah mereka melakukan dosa tu, mereka cepat-cepat bertaubat, mereka iringi dengan mereka bersedekah agar perbuatan dosa mereka tadi, komen yang tak baik tu dapat diganti dengan perbuatan sedekah mereka dapat mengganti dosa mereka itu. Dan seterusnya mereka bertaubat dengan sebenar-benarnya yang mereka tidak akan mengulangi. Seterusnya kita pergi pula kepada khauf. Khauf ini bererti takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rasa gementar dan rasa gerun akan kekuatannya dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, serta takutkan kemurkaannya dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 40, dan kepada akulah, yakni Allah, sahaja yang hendaklah kamu gerun dan rasa takut, bukan kepada sesuatu yang lain. Kesan apabila kita khauf ni, kita akan menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang ditegak oleh Allah. Kita akan lebih rajin untuk beribadah. Kita akan lebih mengetahui, kita lebih mengenali apakah itu sifat-sifat kesempurnaan zat-zat Allah ini. Kita boleh kaitkan isu hari ini dengan pelajar-pelajar Muslim di universiti hari ini yang cukup-cukup bijak, yang cukup pandai, yang sentiasa setiap tahun akan ada yang graduasi. Tetapi tahukah anda bahawa terdapat kajian yang menunjukkan bahawa lebih 70% pelajar Islam di Malaysia yang tidak menjalankan ibadah solat. Takut akan pensyarah mereka takut akan gagal peperiksaan, tetapi mereka tidak takut kepada Allah. Jika mereka benar-benar tahu apakah itu khauf, jika benar-benar mereka takut akan Allah, mereka tidak akan meninggalkan solat, kerana yang dikejar ialah akhirat, bukan dunia. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.